Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere MY. Baiklah, isu yang akan kita kupas pada video kali ini, HJJ terus mendapat sokongan walaupun didesak meletakkan jawatan. Krisis politik di Sabah terus memuncak apabila Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor berdepan desakan kuat untuk meletakkan jawatan. Namun, situasi ini memperlihatkan sokongan padu daripada pemimpin Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan parti-parti komponennya yang menegaskan bahawa desakan tersebut lebih kepada permainan politik untuk menggugat kestabilan negeri, bukan berasaskan kepentingan rakyat. Tumpuan kini terarah kepada dakwaan skandal rasuah yang menjadi asas utama tekanan terhadap HJJ. Walaupun ramai berpendapat isu ini hanyalah satu taktik untuk menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Kontroversi ini mula timbul selepas penyebaran sebuah klip video yang didakwa melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri dari GRS dalam aktiviti yang disifatkan sebagai skandal rasuah. Klip ini digunakan oleh pihak tertentu untuk menyerang kredibiliti HJJ sebagai Ketua Menteri dan pemimpin utama GRS. Walau bagaimanapun, timbalan pengerusi GRS Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dengan lantang menolak dakwaan tersebut. Beliau menyifatkan serangan ini sebagai langkah terdesak pihak lawan untuk mencemarkan nama baik GRS dan HJJ, seterusnya melemahkan kedudukan gabungan itu menjelang pilihan raya negeri yang ke-17. Tambahan pula, Jeffrey sendiri turut diheret dalam isu ini apabila namanya dicadangkan sebagai Ketua Menteri Interim. Beliau menegaskan bahawa tiada pertuduhan rasmi atau bukti kukuh dikemukakan terhadap HJJ, menjadikan desakan tersebut tidak adil dan tidak berasas. Dalam perkembangan lain, pemimpin Parti Gagasan Rakyat Sabah adalah salah satu parti komponen GRS turut tampil dengan kritikan keras terhadap Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Pemimpin Gagasan Rakyat menyifatkan bahawa jika isu integriti ingin dibangkitkan, maka Bung Mokhtar lebih wajar meletakkan jawatan. Bung Mokhtar kini menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah dan menurut timbalan Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Lamag, Johaini Zamsyah Johari, keadaan ini mencerminkan krisis integriti yang lebih besar dalam UMNO Sabah. Beliau berpendapat bahawa Bung Mokhtar seharusnya berundur secara sukarela untuk memberi laluan kepada pemimpin baru yang lebih beribawa sekaligus memperbaiki imej UMNO dan memastikan kestabilan politik negeri. Johaini Zamsyah turut menegaskan bahawa politik kotor seperti penyebaran spekulasi tanpa bukti hanya akan menjejaskan fokus terhadap kebajikan rakyat selain melemahkan kerajaan negeri yang semakin mendapat sokongan rakyat. Sementara itu, Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, satu lagi komponen utama GRS, mengulangi sokongan padu mereka terhadap HJJ. Timbalan Ketua Penerangan STAR, Ardino Diris, menolak desakan agar HJJ meletakkan jawatan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bermotifkan politik. Beliau turut mengingatkan UMNO supaya tidak menjadi tangan gaib yang mencampuri urusan politik Sabah. Menurut Ardino, rakyat Sabah berhak menentukan hala tuju politik mereka sendiri tanpa sebarang campur tangan dari pihak luar. Dalam kenyataan yang lebih tegas, beliau menyatakan bahawa kepimpinan HJJ telah membawa kestabilan dan perpaduan yang sangat diperlukan di Sabah, selain menggerakkan agenda pembangunan negeri dengan lebih berkesan. Dalam menghadapi pelbagai cabaran ini, HJJ dilihat terus teguh dengan sokongan daripada parti-parti komponen GRS seperti STAR dan Gagasan Rakyat. Mereka bersetuju bahawa kestabilan politik harus diutamakan untuk memastikan agenda pembangunan negeri dapat diteruskan tanpa gangguan. Walaupun serangan politik terhadap HJJ semakin hebat, banyak pihak percaya bahawa ia adalah satu usaha untuk mempercepatkan PRN 17 yang dijangka akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk meraih kuasa. Namun, para pemimpin GRS menolak kemungkinan itu.
dengan menyatakan bahwa gabungan mereka kini lebih kuat dan bersatu dalam menghadapi cabaran. Situasi ini juga memperlihatkan pertembungan politik yang lebih besar antara GRS dan UMNO Sabah. Banyak pihak mendakwa bahwa UMNO coba menggugat kestabilan politik negeri dengan menggunakan pelbagai taktik termasuk mencampuri urusan dalaman GRS. Konflik ini membuka persoalan besar tentang relevansi UMNO di Sabah, terutamanya selepas sokongan terhadap Hajiji terus meningkat. Tambahan pula hubungan antara UMNO dan parti-parti tempatan Sabah semakin tegang apabila isu campur tangan pusat sering menjadi perdebatan. Bagi GRS, isu ini lebih daripada sekadar politik. Ia melibatkan hak otonomi Sabah untuk mentadbir negeri mereka tanpa gangguan pihak luar. Persoalannya kini sejauh mana kesan konflik ini terhadap kestabilan politik Sabah. Walaupun Hajiji terus mendapat sokongan, tekanan berterusan pasti akan menimbulkan lebih banyak persoalan dalam kalangan rakyat. Dengan PRN 17 yang semakin hampir, adakah kita akan melihat perubahan besar dalam lanskap politik Sabah? Atau adakah GRS mampu mempertahankan kedudukannya sebagai kerajaan negeri yang kukuh? Di sebalik semua ini, persoalan terbesar adalah apakah kepentingan rakyat benar-benar diutamakan atau adakah ini sekadar permainan politik untuk merebut kuasa? Konflik ini juga menimbulkan perbincangan tentang integriti dalam politik Sabah. Jika desakan terhadap Hajiji didasarkan kepada klip video tanpa bukti kukuh, bagaimana dengan pemimpin lain yang jelas menghadapi kes mahkamah? Mengapa double standard ini terus berlaku? Situasi ini memberi gambaran bahwa politik Sabah bukan hanya tentang mempertahankan kestabilan, tetapi juga tentang perjuangan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat di tengah-tengah permainan politik yang semakin memuncak. Penonton sekalian, apakah pandangan Anda semua tentang konflik ini? Siapakah yang lebih wajar meletakkan jawatan? Adakah Hajiji, Bung Mokhtar, atau kedua-duanya sekali? Adakah tekanan ini akan melemahkan GRS atau sebaliknya memperkukuhkan kedudukan Hajiji sebagai pemimpin utama Sabah? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY untuk mendapatkan analisis politik terkini. Kita jumpa lagi dalam episode seterusnya. Sekian semua, terima kasih.